Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Mulk. Bermula dari ayat 23. Bermula dari ayat 23. Muka surat 563 dari mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pemilik penguasa alam semesta yang maha agung lagi maha perkasa dan maha bijaksana. Dialah Allah yang kita berharap kepadanya dalam segala urusan kita, dan kita serahkan kepadanya apa yang terbaik untuk Allah tentukan bagi kehidupan kita. Selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, kekasih yang kita rindui dan teladan yang kita contohi seluruh kehidupan baginda, akhlaknya, muamalahnya, makan minumnya, hatta kepada cara tidurnya. Kita ikut semua yang ada dalam kehidupannya kerana baginda adalah utusan Allah kepada kita. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi hari ini kita kembali kepada siri tadabbur kita dari surah Al-Mulk, iaitulah pada ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kita baca tadi, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada, dan dialah yang mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Ini Allah yang kata kepada kita. Jadi rentetan atau lanjutan daripada kekuasaan yang Allah Ta'ala dah sebut, bermula daripada penciptaan segala yang hidup dan mati, kemudian cerita tentang kekuasaan dia menciptakan langit, kemudian bumi yang kita diperintahkan pula untuk tengok burung-burung yang berterbangan. Itu sequence yang kita baca daripada awal dulu, bermula daripada ayat pertama sampai ayat sebelum daripada ni. Allah cerita tentang kekuasaannya menciptakan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Lalu dalam ayat ni Allah Ta'ala kembali kepada penciptaan manusia secara khusus, untuk kita sebagai hamba ni terus berfikir dan berfikir bahawa layaklah kita menjadi hamba kepada Allah, bahawa dia cipta kita. Macam mana? Huwa qul huwallazi ansha'akum. Ansha'akum ni menciptakan daripada tak ada kepada ada. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala sebut, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah tiba pada manusia itu satu masa yang dahulunya dia tidak disebut orang. Orang tak kenal pun kita ni siapa. Bukan sekat tak kenal, kita tak wujud, tidak ada disebut.
tak ada dalam Jabatan Pendaftaran Negara, tak ada dalam Senarai Nama Penduduk, tak ada dalam kamus kehidupan manusia. Tiba-tiba pada tahun sekian Allah lahirkan kita ke dunia, barulah orang kenal kita. Sebelum tu kita tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata, dialah menjadikan kamu daripada tiada kepada ada. Itu nikmat. Kemudian dia jadikan bagi kita pula as-sam'a, menjadikan bagi kamu pendengaran. Qul huwallazi waja'ala lakumus sam'a wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Hati ni ay al-uqul wal idrak, akal dan juga kemampuan untuk berfikir dijadikan bagi kita. Lalu Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkurun, sangat sedikit kamu bersyukur, iaitu qallama tasta'miluna hadhihi al-quwa allati an'ama Allahu ala biha 'alaikum fi ta'atihi. Sangat sedikit kamu menggunakan nikmat-nikmat itu kepada ketaatan Allah dan mengikuti perintahnya. Kita ni banyak, Allah Ta'ala bagi macam-macam anggota, mata, telinga, tapi berapa persen daripada kehidupan kita yang kita gunakan untuk Allah? Jadi sedikit sahaja daripada manusia yang bersyukur. Hak beriman dah, hak kebanyakannya kufur. Itu majoriti manusia. Daripada sedikit tu beriman. Daripada beriman, berapa ramai orang betul-betul bersyukur kepada Allah? Memang sedikit sungguh. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni termasuk golongan yang sedikit itu. Ghuraba, orang yang ghuraba, orang yang asing. Termasuk dalam keasingan ialah bila kita mencintai semua perkara yang Allah cinta, dan kita benci semua perkara yang Allah benci. Dan termasuk kita mensyukuri nikmat, kita tengok dan kita nilai apa yang kita tengok dengan neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkara tu kena tengok dan kita timbang dengan neraca Al-Quran dan juga As-Sunnah. Barulah kita jadi orang bersyukur. Ni kita tengok orang tu, kayanya dia gini. Tapi dia tak salah. Kita cemburu pada sifat kekayaan dia. Kita tak timbang dengan timbangan Allah. Tak jadi orang bersyukur. Kita, sebab tu kan kita kata dalam agama ni tidak ada dengki melainkan dalam dua perkara yang dibenarkan. Apa dia? Orang kaya yang guna harta dia kerana dalam mentaati Allah, sedekah dan sebagainya, buat amal fi sabilillah, kita berdengki. Bukan kekayaannya, sebab kemampuan dia untuk menggunakan harta dalam ketaatan. Kemudian kita cemburu pula orang yang diberikan ilmu, dia beramal dengan ilmunya pada siang dan juga malam. Dan kita cemburu bukan sebab dia cerdik dah, kita tak deki kepada kepintaran dia, tapi dekinya, ya Allah, dia boleh guna ketaatan ataupun ilmu itu dalam ketaatan kepada Allah. Sebab apa? Neraca kita tu, timbangan kita tu, timbangan neraca seperti mana yang Allah redha. Hari ni ramai orang tengok kesenangan, kekayaan. Bahkan ada orang tengok peperangan, ada orang tengok permusuhan, tengok macam-macam. Tapi neraca timbangan dia lain. Ada orang menilai, oh ni isu kemanusiaan. Walaupun saudara-saudara dia dibantai, dia kata ini bukan isu, kita tak nak libatkan agama, ini semua isu kemanusiaan. Ada orang kata macam tu. Orang non-Muslim lagilah neraca dia tak ada langsung timbangan. Isu yang terbaru ni sekarang KPM nak buat apa? Minggu Solidariti Palestin di sekolah-sekolah. Kemudian ada pula pihak yang bantah. Orang non-Muslim pula bersatu. Pakak dalam semua parti politik ada, tak kira pembangkang ke kerajaan, mereka bersuara tak setuju dengan cadangan tersebut.
Dia orang kafir, memang begitu. Lepas tu kita ni bila ada hati, bila ada al-uqul wal idrak yang Allah bagi ni, gunakan dia untuk memahami apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi tak pelik kalau kita tengok isu Palestin, kita beriman cinta kepada mereka, kasihan kepada mereka. Tapi orang yang memang minat cenderung kepada Israel, dia akan kata dia betul walaupun dia apa betul dia zalim. Dia nama dia konsep al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara ni muslimin dan muslimat termasuk dalam akidah. Apa maksud al-wala wal-bara? Bukan kita nak suruh jadi wala'un tu, orang gelap wala'un. Ini bukan isu politik dah. Isu wala ni isu akidah. Cuma orang jadikan dia sebagai gelaran politik. Maka sungguh buruklah lidah-lidah yang menjadikan terma-terma agama sebagai permainan politik. Al-wala termasuk daripada usul akidah. Sebagaimana al-bara juga termasuk usul akidah. Al-wala ni maksud mengasihi sesama mukmin dan taat setia kepada agama. Itu maksud al-wala. Tengok mana je orang mukmin, siapa pun mereka, kita mencintai dia sebagai saudara seakidah dengan kita. Dan kita taat setia kepada agama kita kerana Allah Azza wa Jalla suruh kita taat setia. Jangan sekali-kali pergi letak taat setia kamu kepada selain daripada agama Allah. Itu termasuk dalam akidah. Perhatikan ayat Quran surah Al-Ma'idah. Pada hari ini saya share sekejap tadi. Betulan nak tulis malam lagi tak sempat. Dah sempat tulis sikit hari ni. Surah Al-Ma'idah ayat 56 tak silap. Hari ni cerita al-wala wal bara. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan sekejap kita tengok balik ayat tu. Ayat berapa? 57. Sekejap. Ni lupa ni, baru share saat ni lupa dah. Ayat 51. 51. Tapi sebenarnya 56, 57 tu masih lagi isu yang sama. Satu muka surat ni cerita bab ni. Muka surat 117. Ayat 51 bermula dia. Cuba tengok ayat ni. Hari ni isu, kita ada isu sikit lah pasal kita tengok orang bersatu dalam panggil, dia tak suka kepada orang Islam. Maka kita wajar orang Islam pesan kepada sesama Muslim bersatu di atas akidah yang benar. Ayat 51 surah Al-Ma'idah. Buat contoh tu. Supaya bila kita nak relate dengan ayat surah Al-Mulk tadi, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi hati. Gunakan mata, telinga, hati ni untuk berfikir menerusi neraca Al-Quran. Okay? Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Atas sekali ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu mengambil atau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Teman setia di sini, awliya di sini ialah perkara orang yang kita walak kepada mereka. Faham kalimah walak tu? Jangan jadi kita ni jadi walak kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan setia kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka taat setia kepada sebahagian yang lain. Betul lah, Yahudi ni bapa berlaku mesti dia memenangkan Yahudi dia. Nasrani pun lagu tu juga mesti dia akan memenangkan apa tu agama dia. Ini dia panggil apa?
eksklusivism. Dalam agama ni, kalau zaman dulu setiap agama akan kata dia je benar, orang lain salah. Even Yahudi dan Nasrani pun, Yahudi kata Yahudi benar, Nasrani salah. Kristian tak betul. Kristian pula kata Kristian je betul, Yahudi tak betul. Zaman dulu begitu sifat dia. Sebab tu zaman dulu Yahudi dihalau di Eropah. Bunuh orang Islam yang sambut mereka. Orang Islam yang bagi tempat-tempat untuk mereka tinggal. Pasal apa? Pasal kita dalam agama Allah suruh buat baik kepada sekalian manusia selama mereka tidak menentang kamu. Kalau ikut Yahudi dan Nasrani, dua tu saling berbalah. Aman dulu. Allah Ta'ala kata kepada kita, tapi kamu jangan jadikan dua-dua tu sebagai teman setia. Walak tempat kamu tak setia kepada dia, tidak. Buat baik tak apa, tapi jangan setia kepada mereka. Sebab sebahagian mereka taat setia kepada sebahagian yang lain. Allah Ta'ala sebut lagi, wa may yatawallahum, siapa yang berwalak kepada mereka. Saya guna istilah walak nak suruh faham dulu. Sebab kalimah walak tu dah difahami dalam bahasa gelaran politik. Tapi saya tak nak ambil pahaman politik. Kefahaman tu kita bawa kepada walak dalam agama. Siapa yang berwalak kepada mereka, fa innahu minhum, maka mereka termasuk dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Allah kata jelas. Siapa yang tak setia dia kepada orang tu, dia masuk golongan tersebut. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim. Tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim. Kemudian kalau dalam ayat yang ke-54 turun bawah sikit, dalam satu muka surah ada 3 seruan ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala panggil sungguh ni. Ayat 54 datang lagi perintah ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini, siapa yang berpaling daripada agamanya. Orang meninggalkan agama pergi kepada orang lain. Siapa yang berpaling meninggalkan agamanya, may yartadda minkum an dini, dia berpaling daripada agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan kepada mereka dengan satu kaum. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pula cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, yang mana sifat golongan yang Allah cinta ni, mereka merendah diri kepada orang-orang mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka pula tegas, gagah terhadap orang-orang kafir. Sifat dia berinteraksi dengan orang mukmin lemah lembut, rendah diri. Yang orang Islam rendah diri. Tapi dengan orang kafir kita tegas, cengeng. Kita ada prinsip, kita tak akan tunduk kepada prinsip dia. Itu sifat kita yang sepatutnya itu berlaku. Allah sebut dalam Quran. Tapi hari ini kita dengan orang Islam cengeng, dengan orang kafir ya. Terbalik. Kita mesti akal kita, mata kita, telinga kita, hati kita neraca dia Al-Quran. Sesama mukmin azillatin 'alal mu'minin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, kamu kena bersifat rendah diri sesama mukmin. Jumpa orang Islam, ya saudara, sahabatku, pegang dia, salam dengan dia, kasih kepada dia, peluk dia. Walaupun kita ada berbeza pendapat, tapi yang paling utama dia saudara seakidah kita. Dia saudara seakidah kita. Kita ada ukhuwah Islamiyah. Jumpa dengan orang kafir, kita baik, tapi dalam bab akidah, bab prinsip, kita kena tegas. Hari ni kita bila kita dah tunduk kepala, orang kafir nampak dia lebih tegas dengan prinsip dia.
Dia tak kisah apa pun. Dalam bab akidah dia, bab kebangsaan dia, bab kaum dia, dia tegas. No kompromi, pakat dia, tak kira pembangkang kekerajaan, pakat. Kita yang orang Islami nampak lebih tinggi politik daripada agama. Kemudian Allah Ta'ala sebut, setelah daripada azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Golongan orang yang Allah cinta ni, mereka pula berjihad, berjuang pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Nak kata apa kata dia. Pasal apa? Selama ia adalah perjuangan kerana Allah, dia tak takut kepada celaan sesiapa pun. Ini sifat yang Allah Ta'ala sebut. Orang mukmin kena jadi macam ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala sebut, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah dia kelebihan, kurniaan Allah yang Allah bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Bererti sifat-sifat itu sendiri adalah anugerah Allah. Allah sayang kepada mereka, mereka sayang kepada Allah, mereka tunduk rendah diri kepada orang mukmin, mereka tegas dengan orang kafir, mereka berjihad fi sabilillah, mereka tak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi, di mana kita taat setia kepada agama yang Allah Ta'ala redha. Sebab apa? Sebab kita ni akan kembali kepada Allah. Kita nak jaga hati siapa? Sebahagian daripada orang Islam hari ni dia jadi juru cakap orang kafir. Orang kafir tak cakap lagi, dia dah kata kita kena jaga hati mereka. Orang kafir tak kata apa lagi, dia dulu lagi sebut. Tak boleh, nanti apa pula perasaan orang kafir, nanti berasa hati. Kamu nak jaga hati dia, tak jaga dah apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Allah Azza wa Jalla lebih patut kita utamakan. Siapa yang Allah sayang, kita sayang. Siapa yang Allah benci, kita benci. Ini termasuk al-wala' wal-bara' dalam agama. Al-wala' taat setia, kasih dan taat setia. Al-bara' pula berlepas diri. Nabi Ibrahim AS kata, wa innani bari'un mimma tusyrik. Aku bari daripada apa yang kamu syirikkan. Makna berlepas diri. Kita berlepas diri daripada apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu, sekali lagi Allah Taala sebut. Muka surat yang sama. Tikah 2-3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu, 2 ayyuhalladzina amanu. Dalam satu muka surat ada 3 ya ayyuhalladzina amanu. Besarnya seruan Allah dalam bab ni. Apa kata ya sebelum daripada tu, muka surat 57 belum, ayat 57 belum lagi. Ambil ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salat wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu, wali, tempat yang kamu taat setia kepada mereka. Saya gunakan istilah itu. Ni penolong ni, ya penolong lah, tapi yang kamu taat setia, yang akan tolong kamu dan kamu akan bergantung kepada dia, ialah Allah dan Rasul, serta orang-orang mukmin yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat kita taat setia ni Allah dan Rasul. Allah Ta'ala kata apa-apa? Sami'na wa ata'na. Nabi kata apa? Sami'na wa ata'na. Apa saja berlaku kepada orang mukmin, kita bantu. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara kamu, sama ada dia berlaku zalim ataupun dia dizalimi. Macam mana pula? Betul lah, orang yang dizalimi kita tolong. Orang yang berlaku zalim macam mana? Nabi kata, nasihatkan dia sehingga dia meninggalkan kezaliman dia.
hilangkan kezaliman daripada dia. Bukan kita pergi bantu buat zalim, tak. Bantu dia sehingga dia berhenti melakukan kezaliman. Tapi maknanya apa? Dalam dua-dua keadaan kita mesti bantu orang Islam. Kita tak tinggalkan dia. Sama ada dia zalim, ikut dia lah, nak gapo lah dia dah, dia zalim. Atau dizalimi, nah ya dia kesianlah dia, biarlah dia, nak macam mana aku tak boleh nak tolong. Tak boleh. Kerana orang Islam ni kalau dia buat zalim, Allah semua orang benci dah ke dia ni. Sekerana kezaliman, semua orang dah benci kepada dia. Kita sebagai Islam, kita kena pergi juga kepada dia. Saudara, saya mencintai kamu. Mari kita sama-sama kembali ke pangkal jalan. Kita kembali kepada apa yang Allah redha. Kita nasihat, kita tak tinggal dia sehingga dia tenggelam dalam kezalimannya. Kita tak tinggal. Kita nasihat kepada dia sehingga dia berhenti daripada kezalimannya. Sama begitu. Lepas tu kalau orang curi, rogo, judi, rasuah, sampai kalau dia banduan tu keluar penjara, muka gangster jangan kira, dia orang Islam. Kita kena pergi baik dengan dia supaya dia terlindung daripada kezaliman dan kejahatannya yang dahulu. Kerana kita ada walak sesama Islam. Tu sifat kita, orang Islam. Kita kata dia makan rasuah dan sebagainya. Kita doa siapa dia, Allah biarlah dia berhenti daripada rasuahnya. Ya Allah biarlah dia ni diselamatkan. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Kerana dia saudara kita. Kita sayang kepada agamanya. Cuma kita tak setuju dengan rasuah dia. Dan kita doakan agar Allah berhentikan dia daripada sifat-sifat yang zalim itu. Tapi masih ada sekelumit rasa cinta kepada saudara seagama? Ada. Dia buat jahat ke apa? Sahabat-sahabat ada, para salafus salih, pemimpin-pemimpin mereka pun begitu juga. Tapi selama dia Islam, tunduk dan taat setia. Sebaliknya, Allah Ta'ala suruh kita ni al-bara' daripada orang kafir. Berlimpah diri. Berlimpah dirinya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Janganlah kamu mengambil la tattakhidul ladzi, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan, dan permainan, minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, itu Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, dan orang-orang kafir, sebagai aulia, pemimpin yang kamu taat setia kepada mereka. Jelas Allah Ta'ala kata, jangan kamu taat setia kepada orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan permainan dan ejekan. Jangan kamu ambil orang main-main isu agama ni, dek main dia. Jangan. Jelas pada kita. Allah Ta'ala suruh kita letak neraca dalam agama ni, neraca Al-Quran. Berlepas diri daripada orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan ejekan, kena berlepas diri. Mereka ni kalau tengok benda zalim sekalipun, kalau tak kena dengan agama mereka, mereka akan tetap bersama menyokong kezaliman. Walaupun dah tahu dah. Kalau kita tengok orang Amerika, US, orang-orang pro Israel hari ni, bukan tak nampak. Mata kita lah, bayi dia bunuh, orang awam dibom, hospital dibom. Bukan tak nampak. Tapi kerana ni, dalam hati ni mereka ada tak setia kepada kekufuran, sehingga dia kata dia tetap pro Israel walaupun Israel itu, dia tak akan cakap bak plastik, dia akan cakap bak tu je. Dia akan guna naratif dia untuk kita ni faham ikut naratif dia. Selamanya mereka tak akan anggap
mereka salah. Itulah kesombongan yang ada pada mereka. Jadi kalau siapa-siapa daripada orang Islam terperangkap dalam naratif orang kafir, mereka jadikan isu ni isu kemanusiaan. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, lepas ada ayat tu kan, wattaqullaha ya abi kita habis ayat 57. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, silalah takut kepada Allah. Itu terjemahan yang kita nak suruh dekat sikit faham. Silalah bertakwa kepada Allah. Silalah, tolonglah bertakwa kepada Allah. Saya sebut tolonglah, tapi Allah Ta'ala ni bukan tolong. Allah Ta'ala perintahkan kamu kena bertakwa kepada Allah kalau kamu benar-benar orang mukmin. Kalau kamu tak nak bertakwa kepada Allah, maka kamu bukan orang mukmin. Kalau Allah kata lah ni kita tak jumpa lagi dia, akhirat nanti kalau jumpa ketal lutut kita. Lembek lutut ni. Baik. Bagi siapa-siapa yang hatinya kata dak, waktu saya baca kitab Pluralisme Agama yang kita syarah di Baitus Salam. Pluralisme agama ni kita tahu kan pluralisme. Pluralisme agama ni dia menganggap agama ni sama je. Semua beragama baik belaka. Semua agama baik belaka dan cara bertemu, cara menuju Tuhan tu ada macam-macam. Tuhan tu satu, cara menuju Tuhan tu macam-macam. Okey. Ini disebut sebagai pluralisme agama. Salah satu daripada cara mereka ialah mereka menjadikan isu-isu agama sebagai isu-isu kemanusiaan saja. Jangan libatkan agama dalam perkara ni. Ni isu kemanusiaan. Sedang dia lupa. Dan yang kedua, mereka membenarkan perkahwinan rentas agama. Orang pluralisme ni, mereka membenarkan perkahwinan rentas agama kerana dia kata apa? Ya zaman dulu sebab Islam dengan kafir ni perang, jadi tak bolehlah nikah. Zaman sekarang ni tak ada dah. Perang salib dah tak ada dah. Perang antara agama tak ada dah. Jadi boleh dah dibenarkan kahwin rentas agama sebab tidak ada dah permusuhan antara agama. Disebut dalam kitab ni. Saya nak katakan bahawa siapa yang kata orang kafir sudah tidak membenci orang Islam, zaman ni tak ada dah persengketaan antara agama. Sebab zaman ni orang kafir pun dah letak senjata, kita pun letak senjata. Yang kita sebut bahawa mereka letak senjata dari sudut peperangan, ya. Tapi permusuhan terhadap agama Islam, sehingga bila kita nak ajak mereka kembali kepada Allah, mereka akan ada sifat menentang. Dan mereka juga bercita-cita sebagai orang Islam meninggalkan agama mereka. Dia akan ada sampai kiamat kerana Allah Ta'ala sebut. Allah sebut mereka akan berusaha untuk kita meninggalkan agama kita. Okay. Quran sebut apa? Kita tengok surah lain pula. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Okay. Surah Al-Baqarah. Kita baca dah lah maksudnya surah Baqarah ni. 217. Muka surat 34. Okay. Ayat 217. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni panjang. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram
wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Apa maksud wal fitnatu akbaru minal qatl? Kita dah sebut dah ni belum ni ayat ni. Sudah. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah apa yang dimaksudkan lebih besar daripada membunuh? Fitnah apa dah? Kau tak ingat dah? Bukan fitnah yang lempar tuduhan palsu tu. Fitnah lebih besar daripada membunuh ni maksud apa? Kesyirikan. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah kesyirik. Dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Lalu setelah daripada tu Allah Ta'ala sebut wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan senantiasa menentang kamu hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kamu meninggalkan agama kamu. Meninggalkan agama kamu. Ini istata'u. Kalau dia merampu. Dia nak suruh kita tinggalkan agama kita. Tinggal nak suruh gimana? Tinggal tu nak suruh ikut dia. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah juga walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Dia nak suruh kita ni tinggalkan, orang Islam ni tinggal. Kalau suruh macam dia, okey. Perempuan wanita Islam, dia kata kebebasan berpakaian. Kalau bebas, dia boleh pakai apa dia pakai, kita boleh pakai apa kita pakai. Tapi tak, dia boleh pakai apa dia pakai, wanita Islam nak pakai, dia suruh buka. Itu neraca dia. Sampai hari ni ada gitu. Dia nak macam tu. Hatta tattabi'a millatahum. Dia pada dia boleh mana-mana agama dia ni, dia boleh rentas agama. Dia tak ada masalah. Dia nak bersatu sama mereka. Kita Islam bukan masalah kita tak nak bersama. Allah kata inna dina 'indallahil Islam. Kita ikut Allah. Tapi dia tak nak macam tu. Dia nak kita ni harmoni dalam kesyirikan. Dia macam Nabi lah, macam zaman Nabi dulu, orang kafir Quraisy kata kepada Nabi, janganlah bergaduh. Kita ni kena harmoni. 1 tahun kami sembah Allah, 1 tahun kamu sembah berhala. Kita gila-gili semua Tuhan, jadi kita tak perang. Betul tak? Itu neraca yang ada zaman Nabi. Sampai hari ni pun ada juga. Allah Ta'ala turunkan Quran, tak boleh macam tu. Katakanlah kepada orang kafir, kami tak akan sembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tak sembah apa yang kami sembah. 2 kali Allah Ta'ala ulang, lalu hujung lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kamu. Jadi ini sebahagian daripada neraca yang kita kena letak dalam diri kita dalam menggunakan mata, telinga, hati dalam menilai. Nilailah dengan neraca agama. Nilailah dengan neraca agama. Bukanlah agama ni suruh kita perang pergi bunuh orang kafir, jumpa orang kafir je bunuh. Tak. Tapi tak setia kita dengan orang Islam itu kena. Adapun orang kafir, kita dah sebut dalam baru ni pun, Convention Sunnah pun kita sebut, Islam mengajarkan kita interaksi dengan orang non-Muslim ada tahap-tahap dia. Orang non-Muslim ni, orang kafir, ada 4 kategori, kena ingat. 4 kategori dalam Islam. Allah letak, atau Islam letak 4 kategori. Kategori pertama, orang kafir zimmi. Zimmi ni dia duduk dalam perlindungan umat Islam. Dia duduk dalam negara Islam, dia patuh kepada undang-undang Islam, dia patuh taat setia kepada pemimpin Islam, hanya saja agama dia bukan Islam. Dia tak menentang kita, dia taat setia kepada undang-undang negara Islam. Ni zimmi.
Zimmi ni mari dia kata tak apa, saya tak setia kepada dia. Dia pun yang di Pertuan Agong tak setia, berapa dengan perlembagaan dia tak setia. Dia zimmi, dia berada dalam perlindungan orang Islam sebab dia tunduk dan patuh kepada pemimpin Islam. Cuma agama dia saja, dia bukan Islam. Ni dia panggil zimmi. Nombor dua, orang kafir mu'ahad. Mu'ahad ni dia bukan duduk dalam negara Islam, dia duduk dalam negara kafir, tapi negara tersebut ada perjanjian dengan negara Islam. Negara kafir dia tak perang, dia ada perjanjian damai dengan negara Islam. Dia panggil mu'ahad. Orang kafir yang kedua ni, walaupun dia bukan rakyat negara kita, rakyat negara kafir yang lain, tapi negara tu ada perjanjian dengan negara kita. Okay? Haram juga orang Islam pergi bunuh dia. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan Islam, dia tidak akan dapat cium bau syurga. Siapa begitu Nabi bagi tahu. Okay? Pasal orang ni dia tak ada niat nak menentang Islam juga. Sebab dia ada perjanjian damai dan dia tak mengkhianati perjanjian. Kalau dia khianat perjanjian, dan dia bukan lagi mu'ahad. Macam kafir Quraisy dengan Nabi, waktu berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi tak perang mereka. Tapi di saat berlaku pengkhianatan, Nabi SAW pun serang Mekah. Sebab apa? Mereka telah khianat kepada perjanjian. Tapi kalau dia tak setia kepada perjanjian, dia nama mu'ahad dan kita tak boleh buat apa-apa. Bukan tak boleh, makna kita kena hormati perjanjian itu. Sehingga Nabi kata, siapa yang membunuh seorang kafir yang taat dengan perjanjian, dia tidak dapat mencium bau syurga. Bukan orang kafir itu tak boleh cium bau syurga, orang Islam hak bunuh tu Nabi kata. Sebab dia mengkhianati perjanjian. Ni Islam jaga. Yang ketiga, orang kafir musta'man. Musta'man. Dia ni negara dia tak ada perjanjian, tapi dia datang negara kita dalam bentuk jaminan keamanan. Macam kita kata dia minta izin siapa-siapa orang Islam untuk datang negara Islam. Dia panggil jiwar dalam masa tu. Siapa-siapa pun orang Islam dia benarkan untuk melindungi. Zaman dulu, contohnya kita cerita zaman dulu. Kita negara Islam, ada kawan non-Muslim di negara yang bukan Islam, yang tak ada perjanjian damai dengan negara Islam, dia nak datang ziarah kita. Maka kita pun declare, Fulan bin Fulan, dia di bawah perlindungan aku. Dia tetamu aku, dia datang, aku lindungi dia. Ataupun dia datang nak berniaga, dia minta dengan kawan perniagaan dia, aku nak datang bisnes tempat kamu, kamu lindungi aku. Dia bagi satu jaminan, orang ni aku lindungi dia, dia datang untuk buat bisnes. Maka orang macam ni haram juga orang Islam bunuh. Dalam bahasa moden, orang ni minta visa. Kalau dia masuk negara kita minta visa, bererti pihak kerajaan telah memberi izin untuk dia masuk secara aman. Maka dia haram dibunuh. Kategori keempat ni, ini dia panggil kafir harbi. Ialah kafir yang memerangi orang Islam. Ni hak Islam suruh perang dia balik. Pasal dia ada sifat permusuhan terhadap agama Islam. Jadi mana-mana orang kafir yang ada sifat permusuhan dalam agama Islam, terhadap agama Islam, hati-hati. Kerana dalam hati mereka ada sifat untuk membinasakan atau mendatangkan kemusnahan terhadap umat dan juga agama. Ini dipanggil kafir harbi. Terutama kalau dia ni ada kerajaan luar macam Israel, itu memang itulah kita panggil pun. Apa orang-orang yang bersekongkol dengan dia. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita ni neraca yang benar dalam menilai apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada surah Al-Mulk. Al-Mulk pula.
Okey, surah Al-Mulk tadi Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sangat sedikitlah kamu bersyukur. Itulah menggunakan nikmat yang Allah bagi. Itu satu bab baru bersyukur dalam meneraca. Tapi dalam bersyukur kepada Allah umumnya menggunakan segala panca indera anggota yang Allah bagi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita guna untuk melihat ayat-ayat Allah. Kita guna untuk menilai apa yang Allah Taala nak daripada kita. Pendengaran, kita dengar apa yang Allah Taala sebut. Wal absara wal afidah, kita gunakan hati kita untuk mencintai kerana Allah, untuk tawakal kepada Allah dan amalan-amalan hati. Sangat sedikit orang yang melakukan demikian. Ayat seterusnya, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan katakanlah juga kepada mereka, wahai Muhammad, dialah Allah yang mengembangkan kamu di bumi, iaitu membiakkan kamu di bumi, dan dia kepadanya lah pula kamu akan dihimpunkan. Ai bathakum wa nasyarakum fi aqtaril ard wa arja'iha ma'akhtilafi alsinatikum fi lughatikum wa alwanikum wa hilakum wa ashkalukum wa ashkalikum wa suwarikum. Dia yang menebarkan kamu, disebut mengembangkan atau menebarkan kamu di muka bumi ini, ialah di seluruh pelosok bumi, dengan perbezaan bahasa kamu, warna kulit kamu, bentuk rupa kamu, paras rupa dan sebagainya. Dialah Allah. Asal daripada satu tu jadi macam-macam. Jadi walaupun kita berbeza warna kulit, kita disatukan oleh agama. Sebenarnya tak ada model yang paling baik integrasi dan bukan apartheid lebih daripada model kerajaan Madinah Nabi SAW. Zaman Nabi itu di Madinah ada Suhaib Ar-Rumi, orang Europe, orang Rom. Ada Salman Al-Farisi, orang Parsi. Ada Bilal bin Rabah Al-Habashi, orang kulit hitam. Di Madinah ni ada berbagai bangsa, berbagai warna kulit. Jadi dasar yang paling istimewa adalah Islam. Bukan setakat di Madinah zaman dulu. Kita tengok di Mekah hari ni, semua orang dilayan sama rata tanpa berbeza warna kulit, bahasa dan budaya. Tidak berlaku melainkan di Mekah. Kita pergi Mekah, kita tengok orang terutama pergi musim haji. Tengok musim haji macam-macam. Besar orang kecil, orang dah. Kita ni jadi kecil, pasal besar dah. Betul tak? Tolak situ, tolak sini. No. Mari makcik-makcik Turki dia pegang kira macam train dia datang tu. Kita ni memang terpelanting. Itulah integrasi Islam. Indahnya agama. Jadi kita sebagai orang Islam kembali kepada syariat Allah, itulah yang paling indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita cinta kepada agama, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala taufikkan kita untuk terus beramal dan kembali kepada Allah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.